Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tersambung kitab kita ni kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bab perkara sunat. Sunat-sunat dalam azan lah. Perkara-perkara sunat dalam azan. Okey, seterusnya perkara sunat itu berapa bilangnya ni dak. Syarat tu berapa bilangnya sampai 10 syarat. Sunat ni tak berapa bilangnya lah. Kita tak bila berapa dah. Okey. Disunatkan berdiri pada azan dan iqamah. Jadi tak bila tu maulidnya berdiri dah. Masa azan dan iqamah dah. Kerana disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata apa? Ya Bilal qum fanadi dah. Kum fanadi. Wahai Bilal, berdirilah dan azanlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Lepas tu kata makruh azan dan iqamah dalam keadaan duduk lah. Makruh dia kata dia. Atau berkenderaan, tengah naik kenderaan. Makruh juga dia kata. Kerana meninggalkan berdiri, masalah dia tinggal berdiri sebab dia dah. Yang diperintahkan, kerana meninggalkan berdiri yang diperintahkan, melainkan azan bagi orang yang musafir. Tapi ada kebenaran dia bagi orang yang musafir di atas tunggangannya, di atas kenderaannya, maka tidak makruh baginya azan di atas kenderaan. Tak makruh. Kenapa? Kerana berhajat padanya lah. Kerana keadaan yang masanya berbuat demikian pernah berlaku tu masa becok-becok dah seluk ke apa ni nak hujan tengah hujan lebat ke apa. Be pun atas tu takut. Pernah berlaku dah. Demikian juga orang yang musafir tidak makruh membelakangi kiblat. Dia apa tak makruh tidak membelakangi. Dan tidak makruh berazan sambil berjalan. Azan sambil berjalan bergerak atas kenderaan tak makruh dah. Dan tidak makruh memadai azan iqamah sambil berjalan sekalipun jauh jarak dari permulaan. Sekalipun jauh jarak dari permulaan oleh orang yang mendengar akhir azannya. Dan cara seperti ini yang mungkin lebih berkesan dalam memberitahukan. Tak kira dalam kenderaan ini membelakang kiblat pun tak apa dia. Yang azan ngadap ke belakang supaya orang belakang kenderaan itu, supaya orang di belakang boleh dengar lah. Yang penting tersampai lah. Azan kalau duduk ngadap ke depan, orang duduk belakang tak dengar pula. Gitulah maksudnya lah. Jadi orang belakang tu dengar tak apa lah pentingnya. Matlamat yang orang dengar lah. Okey, gitulah. Okay. Habis itu. Disunatkan tempat azan pula. Okey, disunatkan tempat azan pula dah. Keadaannya tempat yang tinggi dah. Pada tempat yang tinggi lah. Jadi tempat tinggi tu lagi molek. Pasal biasa suara pergi jauh lagi dengan tempat tinggi dia. Seperti menara atau di atas atap rumah. Ataupun di atas atap rumah. Atas satah. Satah rumah di atas rumah lah. Kita dah atas orang ni memang dia boleh tidur, boleh apa, boleh lepak atas tu. Okay, panas sangat. Malam-malam tidur di atas. Jadi semaya pun apa pun. Kadang-kadang di atas atap rumah ni semaya dah. Kerana mengikut cara yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi sahabat-sahabat tu yang ngebel atas satah lah. Atas bumbung. Lagi agar suaranya lebih didengari oleh orang. Sebab itulah matlamatnya nak suruh orang dengar. Cuma timbul lah ni lah. Ada setengah tu salah fihak kerah pergi benda gitulah tak. Tapi lah ni masalah kita ada mikrofon dan speaker yang degah. Speaker tu di atas puncak dah. Boleh kau tak bila ngebel bawah ni tak. Ada kesapatan bid'ah ni. Jadi
padalah dok bawah dok, sebabnya matlamat ia tersampai melalui speaker. Speaker dok di atas dengar, lagi dengar, dengar. Nah, kalaulah masjid tidak mempunyai menara dah. Masjid itu tak ada menara dah. Dan tidak pula mempunyai atap. Satu lah, atap bumbung ni. Bumbung hak dia boleh naik lah. Nah. Maka azalah di atas pintu atau tempat mana saja. Boleh. Yang pentingnya siapa? Azalah pintu dah. Dah. Tidak mesti kita bed depan dah. Tahu dah depan tak ada orang tak dengar dah. Kita duduk belakang asal kau tersampai azal kita dah. Tak belakang tak apa dah. Dan tidak disunatkan berdiri tempat yang tinggi dalam iqamat. Tapi iqamat ni tak mesti kita nak suruh dengan derah dah. Tempat tinggi tak perlu dah. Kecuali jika dikendakinya demi menghormati masjid. Tapi kalau dia tahulah, kalau perlulah, tak tahulah ke setengah tu bila ada tempat khusus yang ngebel iqamat, tak apalah nak kan tempat situ je tempat yang ngebel. Contoh ni mikrofon tidak bergerak duduk situ lah. Nak kan dah. Disunatkan meletakkan kedua hujung telunjuk pada kedua lubang telinga. Ini sunat lagi dah. Jadi dia tok hujung telunjuk ni masuk kedua telinga lah. Tutup gini lah. Tutup kedua telinga. Kerana bila perbuat yang seperti itu di hadapan Nabi SAW. Dari segi dalilnya, bila tu buat depan Nabi, Nabi tak komen. Tapi tak ada lah Nabi kata puji ke, kurutuk ke, macam seolah Nabi takrir, membenarkan lah. Lepas tu, dan kalau salah satu tangannya sakit, maka hanya diletakkan telunjuk tangannya ke sebelah telinga saja. Dia boleh, dia tidak jadi salah lah. Kalau tak salah satu tangan itu sakit, boleh tak sebelah telunjuk lah, tak dah. Jika salah satu telunjuknya sakit, dapat diganti dengan hujung jari yang lain. Namun yang disunatkan perbuat semua itu pada azan saja, tidak pada iqamah. Gitulah. Jadi kalau dia sakit jari ni, jari telunjuk sakit, letak jari lain, kata dah gitulah. Tak jari lain, ganti hujung jari lah. Tapi kena ingat ia hanya pada azan, tidak pada iqamah. Iqamah tidak sunat kita tak tangan lebih telinga dan tangan dah. Tak tangan itu dah lebih telinga kita dah. Kerana tidak ada gunanya untuk menghimpunkan suara agar menjadi nyaring dalam iqamah. Jadi tak ada pedah kita nak kadang-kadang nak suruh nyaring, kata dah tak lebih telinga ni. Kita nak sembuh semangat tak lebih telinga jari kita dah. Tapi kalau iqamah tak perlu dah. Dia tak perlu nyaring kuat, tak perlu kita sungguh manalah sekadar dengan di masjid tu. Dan demikian juga orang yang tuli dan orang yang jauh akan dapat mendengar suara azan itu dengan baik. Yang pentingnya orang tu pun dengar. Tahu lah tu dia dengar kan dah. Tapi pentingnya lagi jangan jauh, lagi baik, lagi jauh boleh dengar lagi baiklah. Berdasarkan orang yang di atas tidak disunatkan pada orang yang azan untuk dirinya sendiri. Jadi benda hak kita cerita ni, suruh azan dengar jauh. Sebab apa? Matlamatnya supaya dengar habis lah orang dah. Kalau dia seorang, dia contohnya nak azan lepas waktu pukul 3 lah kita kata. Kalau bel di masjid bahasa, dengar kau orang lain, tunggu speaker pula kak. Siapa kau keliru. Jadi hak tu tak boleh lah. Tapi kalau dengar sekadar je dia tak pakai speaker, dia nak bel juga dah. Dan dia anggap tidak boleh mengganggu, tidak ganggu lah orang dekat kuasa tu dengar dalam balasah tu masjid tu dengar yang seorang tidak kuat, tapi nak bel juga ambil sunat situ boleh lah. Tapi tidak, itulah syarat dia, kita tahu orang tidak jadi terganggu ataupun orang jadi was-was. Masa asal kau tak, tidak jadi gitu. Kerana itu tidak disunatkan menyaringkan suara kalau tidak perlu memperbuat seperti itu. Kalau dia tadilah apa kita cerita hal ni lah lewat ke apa dah. Demikian terangkan dalam kitab Tufah nah. Itu disebut dalam kitab Tufah. Okey, lepas tu dah. Disunatkan dalam azan dan iqamat menghadap kiblat. Kerana arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Pasal di ibadah sunat menghadap kiblat ni.
Disunatkan memutar muka sekali ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah. Dua kali pada azan dan sekali pada iqamah. Iqamah pun molek juga dia kata dah. Jadi hayya 'alas salah ni 2 kali pada bang dan sekali pada iqamah lah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah gitulah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah kiri pula dah gitu lebih kurang dah. Jadi baca tu 2 kali lah sebabnya kita 2 kali sebut dah untuk azan. Tapi iqamah ni sekali lah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah gitulah. Sunat je dah. Kata sunat juga dia walaupun iqamah ni semata ya. Dan sekali kiri dia kala mengucapkan hayya 'alal falah. Untuk iqamah itulah. Sekali ke kiri tak kala mengucapkan hayya 'alal falah seperti demikian itu dengan tiada memalingkan dadanya daripada kiblat. Tidak paling dada dari arah kiblat lah. Tidak mengubah letak kedua kaki dan tempatnya. Jadi geraknya hanyalah muka saja, bukanlah dada yang gerak sekali. Tiada mengubahkan keduanya kakinya daripada tempatnya kerana bahawasanya Bilal adalah kerana Bilal ni perbuat seperti itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada azan seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi tak berubah dada dia dah. Kemudian dikiaskan dengan iqamah pun sama. Jadi iqamah ni tidak ada dalil khusus. Dalil khususnya azan, cuma ni kita kias dengan azan. Disunatkan berpaling hanya ketika menyebut 2 kali. Tadilah. Dua hayy tu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu, berpaling tu 2 tu lah. Kedua kali 2 hayy 2 hayy 'alah, dia 2 panggilan, 2 hayy, marilah. Tidak disunatkan pada yang lainnya kerana selain dari kata-kata tadi hanya merupakan zikir, sedangkan kata hayya 'ala ni, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah gapo ni mengandungi erti ajakan dan panggilan kepada orang banyak. Jadi dia paling kanan kiri tu kerana dia bukan zikir saja, dia ada maksud panggil dia. Jadi maksud panggil itu menyebabkan dia molek paling ke kanan dan ke kiri dah. Sebagaimana juga salam dalam solat lah. Salam dalam solat tu pun begitu juga. Sebabnya dia ni bisalim macam kita bisalim kepada orang kanan kita, orang kiri kita dah. Hanya dimakruhkan khatib berpaling ketika khutbah kecuali ucapannya itu ditujukan kepada orang banyak. Kerana khatib mengajar orang yang hadir dan dalam mengajar lebih baik tidak berpaling dari orang yang diajar. Kaedah belajar ni, mengajar ni biar paling antara tok guru dengan anak murid lah dah. Tok guru pandai anak murid pandai cikgu tok guru dah. Jangan stay online lah ni dah. tak buka-muka dah, anak murid terlebing tidur dah. Pasal tok guru sorry kecek mengajar dah. Hak moleknya gitulah. Oleh sebab itu kena berhadapan lah. Telaki kita kata dah. Nada. Okey. Dan para ulama berbeza pendapat tentang taswib. Taswib ni ada khilaf di kalangan ulama. Apakah pada saat mengucapkan sunat berpalingkah atau tidak dah? Dia sebut as-salatu khairum minan naum tu paling ke pakai duk straight tengok depan. Ibnu Ajil berkata tidak disunatkan dan ulama yang lainnya mengatakan disunatkan. Kerana dia termasuk dalam erti ajakan dan panggilan juga seperti hayya 'alas salah, hayya 'alal falah lah. Jadi ada khilaf lah. Ibnu Ajil kata tak sunat lah, tak paling. Orang lain kata sunat kerana serupa dengan hayya juga, ajak juga as-salatu khairum minan naum. Jadi taswib tu panggil taswib. Dan disunatkan bagi orang yang azan dan iqamah adalah orang yang adil. Kerana ia memberitahukan tentang masuknya waktu solat. Jadi kita kena kepercayaan lah. Kerana kita percaya dia dah masuk waktu semaya dah. Dan agar berita yang disampaikannya dapat diterima. Kita percaya dah. Dan dapat dipercayai oleh orang lain. Hendaknya ia berlaku adil. Oleh sebab itu dia kena adil lah.
Disunatkan pula orang yang azan itu merdeka lagi tahu tentang waktu-waktu solat. Jadi dia merdeka, maksudnya bukan hamba saya, dan dia tahu akan waktu semaya itu dah. Dan disunatkan pula dalam mengerjakan semua itu kerana Allah, sebagai diterangkan dalam hadis. Ini lagi masalah perbincangan dia dah. Kita je tak bilang ni buat semata-mata kerana Allah, bukan nak upah ke apa dah. Itu asalnya dah. Hadis riwayat Tirmizi dah. Kita baca dah. Dia kata man azzana sab'a sinina muhtasaban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Pada siapa yang azan selama 7 tahun kerana Allah, ditulis Allah baginya terlepas dari neraka. Hadirat Imam Tirmizi dan dari Ibn Abbas. Man azzana sab'a sinin muhtasaban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Pada siapa azan selama 7 tahun kerana Allah, ditulis Allah baginya terlepas di neraka. Hadir Tirmizi dari Ibn Abbas. Dan menurut riwayat lain terangkan, man adzana khamsa sinina imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang azan selama 5 tahun, tak di 7 tahun dah. 5 tahun pula kerana iman dan kerana Allah, diampunilah iman wa ihtisaban, terjemah dia ni sebenarnya iman dan mengharapkan pahala daripada Allah dah ihtisabnya. Kerana iman dan kerana Allah, ataupun kerana mengharapkan rahmat Allah ataupun kasih sayang Allah ataupun pahala daripada Allah, diampunilah baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah. Okey, lepas tu dah. Tapi adalah kitab Jawin lain dah. Bukan khamsah sini ni, sini khamsah salawatin dah. Tapi dia tak ajak pula riwayat mana dah. Jadi tak tahulah kitab ni, kitab Arumi ni mungkin cek wallahu alam lah, tulis sini 5 tahun. Dan bahasa Arab pun betul khamsah sinin. Hak ni dalam kitab Jawi ni khamsah salawatin iman wa ihtisaban. Saya rasa betul hak dalam kitab Arumi ni. Riwayat kitab riwayat Baihaqi dah. Setakat dalam kitab Jawi tak ajak riwayat daripada kitab mana dah. Kitab hadis mana. Kita ingatlah keadaan kitab ni hebat setahun mana pun, kita kena pakai ada sumber dia lebih dipercayai dah daripada walaupun tok guru tu hebat dah. Terujukan je kena kemah dah. Setengah orang tu tok guru ni kena belajar berguru lah dah. Man syaitan lahu fa huwa syaitan syekhul lah dah. Siapa-siapa yang tak ada man la syekhul lahu fa huwa syaitan syekhul lah dah. Siapa-siapa yang tiada ada syekh, tiada ada tok guru, maka syaitanlah syekhnya. Tu bukan hadis tu. Itu hadis palsu kan, bukan hadis kan, bukan hadis Nabi. Jadi dah. Hadis ni kita tengok hujah dah. Tok guru ni mengukuhkan hujah, bukan tok guru ni ya jahat benda kita tak faham. Tok guru siapa hebat, semuanya hebat, siapa kau tak faham kena terima dak. Ni tahap orang yang ilmu tinggi. Bukan gitu dah. Kita tak boleh terima lah. Kita tak boleh terima dah. Walau tok guru kita betul setara mana pun, kita tak boleh terima ilmu yang kita boleh kata, kita kena kata sesat dulu. Kaedah agama ni, terutama akidah, ialah tak boleh percaya melainkan ada dalil. Sebab itu kita tak boleh percaya surat berantai dah. Boleh rosak akidah sebab itulah. Sebab khabar ni bukan khabar ahad ke, khabar mutawatir ke, khabar sahih dah, dia tidak kait dengan tu dah. Sumber dia, masadir dia, masdar talaqi dia dah. Sumber kita nak rujuk ni bergantungnya dia tu bukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tak boleh percaya dah. Dosa pula ni. Rosak akidah tak percaya pasal surat berantai dah. Gitulah ceritanya. Jadi hadis-hadis ni bukan semata-mata tok guru hebat setara mana dah. Berhujah je sumber masdar talaqi dia, tempat rujukan dia mana dah. Kalau dia kitab hebat setara mana pun dia tersilap. Tok guru hebat setara mana tersilap nukilan dia, kita boleh terima lah. Kitab nukilan lebih bagus tu, kalau ada rujuk dan boleh tahqiq takhrij hadis yang lebih baik, kita nak pakai hak lebih kuat. Bukan pakai tok guru dah. Belajar berguru pun boleh sesat kalau kita taksub pada tok guru. Belajar tanpa guru pun sebenarnya tak belajar. Orang dia belajar dengan guru belakang cuma banyak sikit dah. Kita tak boleh berhujah dengan benda gini.
Cuma kaedahnya orang yang tak berguru ni takut salah faham gitu je lah. Macam kita mengajar lah kan, ajar fizik tu. Padahal orang tok guru ni ustaz ni, tok guru ni ramah dah mengajar fizik ni mudahnya, semesek. Tiba-tiba anak murid ni tak faham-faham dah. Gitulah ceritanya. Kita apalah tu cerita dah. Disunatkan bagi orang yang azan mempunyai suara yang baik. Suara tu biar sedap lah, dengar lah. Kuat dan baik lah. Kerana Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Zaid mengajar Bilal kalimah azan. Padahal dalam mimpi tu bukan mimpi Bilal. Mimpinya Abdullah bin Zaid. Tapi Nabi suruh Abdullah bin Zaid ajar Bilal lah. Kerana Bilal ni orang yang punya suara yang nyaring dan yang lainnya dah, dari yang lainnya. Jadi suara dia kuat dah. Suara yang nyaring dah berbanding orang lain. Jadi sebenarnya daripada suara sedap nak suara nyaring lagi dah. Itulah kalau boleh tak. Tapi lah ni ada speaker tu boleh lah kita kata suara sedap utama dah. Pasal speaker tu derah dah lah. Kalau tak pakai speaker tu suara nak derah lagi lah. Orang suara derah ni. Supaya apa? Dengan suara nyaring orang banyak dapat mendengarnya. Tu matlamatnya dah. Disunatkan pula bagi orang yang azan punya suara yang baik kerana Nabi SAW menyuruh 20 orang laki-laki azan. Maka suara Abu Mahzurah lebih merdu. Kerana itu kepadanya diajarkan kalimah azan. Jadi ada cerita lain pula ni. Menyuruh Abu Mahzurah ni. Ini cerita Abu Mahzurah ni. Dia ni daripada 20 hari tu dia ni suara sedap lagi dah. Jadi lepas tu dia ajarkan dia azan. Dia ngebel dah. Ni bukan denu kali dah. Pakai masjid Nabi lah, tempat lain kali dah. Maka suara Abu Mahzurah lebih merdu kerana itu kepadanya diajarkan kalimah azan dan dengan suara baik akan menambahkan perhatian orang untuk perkenan ke ajakannya. Jadi orang akan mudah tertarik lah kalau sedap. Kalau suara tak sedap, orang tak jeligo nak pergi ngebel masjid tempat ngebel tak sedap dah. Tapi tu biar orang kata menyentuh jiwa hati, berasa nak pergi semua jemaah tu dah. Sedap ni bukan sedap saja dah. Sedap yang kita rasa menimbulkan hentakan jiwa sehingga orang berasa nak pergi semaya jemaah masjid tu. Kerana tak bilang ngebel sedap dah, tertarik. Tu baru dia dah. Itulah maksud dia supaya orang hadir ke masjid dah. Kalau tak tertarik sedap saja dah. Tak ada pedah dah. Apa orang menarik dah kalau boleh gitulah. Dan disunatkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah menyahutnya sesuai dengan lafaz yang diucapkan muazzin baik dalam azannya maupun dalam iqamahnya. Jadi kena ikut serupa dengan baca ayat Bilal lah. Tak kira lah azan ke iqamah dah. Dah. Sekalipun ia dalam keadaan junub ataupun haid dan tidak makruh dan makruh tidak menyahutnya. Jadi makruh juga dah. Jadi orang junub dengan bel dia boleh hayat as-salah tu. Nah, halal billah dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar boleh ni. Walaupun lebih utamanya dalam keadaan suci, tapi tak ada nak suci, tak ada mandi enggak. Jawablah azan dulu. Cakap masuk jambai dalam keadaan bel tak ada nak jawab gitu. Lebih kurang dah. Jawab dulu tu. Sekadar jawab azan lepas tu mandi boleh dah. Sebab boleh. Zikir ni boleh lagi. Bukan baca Quran lah. Zikir ni boleh lagi dalam keadaan junub. Bahkan makruh tidak menyahut azan, tak jawab azan walaupun kita dalam keadaan junub atau haid. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul, thumma sallu 'alayya." Bila kamu mendengar orang azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Ucapkan tak bila ni lah. Muazzin. Kemudian ucapkanlah selawat untukku dah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Gitulah. Jadi kena ucap seperti tak bila, lepas tu kena selawat atas Nabi ni. Hadis ni hadis riwayat Muslim dah. Orang yang iqamah dikiaskan dengan orang yang azan. Melainkan pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka disahutnya dengan membaca la haula la quwwata illa billah. Jadi hak ni je. Kita tidak baca serupa untuk Bilal lah. Tak bila kata Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Tak bila kata asyhadu la ilaha illallah, kita sebut asyhadu la ilaha illallah. Serupalah belaka dah.
Cuma siapa kau hayya 'alas solah, kita tak boleh sebut hayya 'alas solah sebabnya kita ajak Tok Bilal pula bapanya, Tok Bilal ajak kita. Jadi kita cara jawab dia bukan ya na'am dah. Kita jawab cara dia tu itulah haula wala quwwata illa billah. Terjemah yang betul ya lah. Tapi dengan izin Allah lah, dengan keadaan ada kekuatan daripada Allah lah, kalau boleh pergi pun kita lebih kurang jawapan dia nak. La haula wala quwwata illa billah sebenarnya ya jawapan dia tu. Ya tapi dengan izin Allah dan kekuatan daripada Allah membantu kita sehingga kita boleh pergi semuanya berjemaah di masjid. Dan sebut tu serupalah tadi dah hayya solah 4 kali dah sebut la haula wala quwwata illa billah nah. Kerana disebutkan dalam hadis wa idza qala hayya 'alas solah qala la haula wala quwwata illa billah wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Artinya apabila orang yang azan mengatakan hayya 'alas solah, maka yang mendengarnya menyahutnya dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi dan bila dikatakan hayya 'alal falah, maka orang yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah juga. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Yang dimaksudkan dengan kata-kata itu tadi ialah bahawa tidak ada daya dalam menyingkirkan maksiat melainkan dengan daya diberikan oleh Allah. Kalau kita boleh buat baik ke, tinggal maksiat pun semua itu dengan izin Allah SWT dah. Bukan kerana kita ni bisa, kita ni juru, kita ni baik daripada orang lain. Tidak dah. Semua itu dengan bantuan Allah. Dan tidak ada kekuatan dalam berbuat taat melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita boleh buat ketaatan pergi masjid ke apa, jangan nak bangga diri, jangan nak sombong, takabur. Ataupun kita berasa riak, ataupun rasa ujub diri lebih baik daripada orang lain. Jangan rasa gitu. Semua tu pertolongan daripada Allah SWT belaka. Kena jawab gitulah, bergantung dengan Tuhan. Iqamah dikiaskan dengan azan melainkan pada kalimah taswib, maka dijawab dengan mengucapkan sadaqta barata. Ni ada khilaf ni lah. Kau benar dan telah berbuat kebajikan ni, di segi dalil ni tidak jelas lah. Ini tak jelas dalil. Apabila Tok Bilal ni sebut la as-salatu khairu minan naum tu taswib tu dia. As-salatu khairu minan naum tu taswib dia panggil. Jadi kita dengar ni ada ulama mazhab kita sebut sadaqta barata, tapi mazhab lain tidak gitulah. Dia kata sebut as-salatu khairu minan naum juga dah. Pasal dia walaupun dia macam panggil hayya 'alas solah juga, tapi dia tu ayat penyata dah. Ayat penyata lah, bukan ayat panggil dia. Hayya 'alas solah tu memanglah ayat panggil dia. Ayat penyata ni kita nak pakai cek dia tu, kita pun boleh kata juga. Bukan kita boleh sebut semula, tidak salah ayat. Kalau kita ayat hayya 'alas solah juga, Tok Bilal ayat as-solah, kita ayat as-solah tu salah. Kaedahnya sebabnya dia ajak semaya berjemaah di masjid. Tok Bilal dia duduk masjid, kita duduk rumah lagi. Tak kena nak sebut ayat solah. Tapi kalau as-salatu khairu minan naum ni, kalau kita duduk rumah pun tak apa, kita sebut as-salatu khairu minan naum dah. Solat lebih baik daripada semaya dah. Dah tak apa juga, nak serupa nak sebut asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah dah. Boleh pula pun tak apa. Oleh sebab itu ada setengah ulama kata tak payah kata sadaqta barata sebab tak ada dalil, boleh pakailah keumuman hadis tadi, sebut semula benda sama. As-salatu khairu minan naum. Boleh belakalah nak nyebutnya. Segi dalil tidak jelas sadaqta barata. Boleh ambil dalil umum as-salatu khair, sebut semula as-salatu khairu minan naum dah. Dan ini diucapkan 2 kali lah. Dah. Pasal sebut as-salatu khairu minan naum 2 kali, ni pun sebut 2 kali lah dah. Ini terangkan dalam hadis mana? Ni tak ada hadis dak tabaratan dah. Dan demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibn Rifa'ah. Ulama kata tu adalah dah. Melainkan pada kalimah qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Maka dijawabnya aqamahallah wa adamaha sekatulah nah. Wa ja'alni minas salihin wa ahliha tu taulah panjang sikit. Aqamahallah wa adamaha lah pada dah. Maksudnya semoga Allah mendirikan bagiku semaya ada aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah ni menjadikan kita ni boleh semaya ada. Allah mendirikan kita, beri kekuatan kita, beri petunjuk kepada kita sehingga kita boleh semaya. Wa ja'alni minas salihin ahlaha, dan mengekalkannya dan menjadikan aku dari orang-orang yang soleh. Daripada ahlaha ni orang yang soleh lah. Tu domir kembali kepada hak semaya dak. Orang solat.
solat lah dah. Ahli solat lah. Kembali pada solat ni dah. Domain ni kata ganti diri pada solat dah. Ahli semaya dan mengekalkannya bagi ku semaya dah. Okey, lepas tu yang terlebih baik dalam menjawab azan ialah langsung menjawab sesudah muazzin mengucapkannya tanpa terlambat. Tok bila tu sebut lalu Allahu Akbar, kita sebut lalu Allahu Akbar. Jangan tangguh dia. Itu afdal dia. Kita sahut lalu dengan segera dia. Tak terlambat lah. Tetapi kalau diam sampai selesai lafaz yang akan dijawabnya dengan tidak dilambat-lambatkan, maka madai untuk perolehi pahala sunatnya. Jadi kalau dia selesai lafaz yang akan dijawabnya dia, boleh pahala sunat lah. Dia saja tu macam nak boleh pahala dah. Dia masa azan sebelum kita jawab tu boleh pahala sunat dah. Kalau kira dia masa azan. Sunat bagi orang yang azan pada waktu malam jadi iringi dengan hujan, badai dan gelap. Pada waktu malam ada hujan, ada badai dan gelap, mengucapkan hayya 'alas solah, dibacanya lagi dah. Tapi yang ni bagi masalah hujan ribut gapo dah tak. Sangat gelap ke gapo. Lepas hayya 'alas solah tu kena boleh sambung. Ada illa sallu fi buyutikum illa sallu fi rihalikum. Ya artinya solatlah kamu di tempat kamu tu. Fi buyutikum di rumah kamu. Illa sallu fi rihalikum, dan solatlah kamu di tempat kamu tu. Di perkemah kamu ke gapo ketika hujan ribut ke masyakkah timbul dah. Dan sunat ucapan la haula la quwata illa billah. Sunat dah. Sunat bagi orang yang mendengar menjawab dengan membaca la haula la quwata illa billah. Ni orang dengar dia baca la haula la quwata illa billah lah kalau sebut hayya 'alas solah dia ataupun gitulah. Kalau sebut di sini tak boleh tinggal hayya 'alas solah ni. Ada setengah tu kata boleh tinggal hayat salah illa, tapi molek ni tak tinggal lah. Pasal sebut illa sallu fi butikum illa, kecuali dah. Mailah semalam kecuali solatlah kamu di rumah kamu dah. Dan sunat ucapan as-salatu jami'ah dengan membaca yang seperti itu juga. Kalau orang panggil as-salatu jami'ah ni, maka makmum dia boleh jawab juga seperti la haula wala quwwata illa billah, boleh juga dia kata dah. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibn Qasim dan Zayadi, kata gitu dah. Ibn Qasim dan Zayadi kata macam tu dah. Sunat berhenti dari membaca Al-Quran, zikir dan doa dan sebagainya lah, benda-benda ibadah lain untuk menjawab azan. Jadi molek kita berhenti nak sambut azan lah. Dan makruh menjawab azan dari iqamat bagi orang yang sedang solat, atau sedang melakukan senggama, ataupun sedang qada hajat. Jadi walaupun molek tapi makruh juga. Masa bila makruh ni? Masa qada hajat dah, masa senggama dah, masa solat sunat dah. Masa kita solat sunat tu kita boleh lah toleh jawab lah, kita baca semaya kita tak. Tiba kita semaya atas masjid tu berbeza dah. Jadi kita tak perlulah tengah-tengah semaya tu sebut jawab aja dah, kita baca dulu kita semaya dah. Sudah semaya baru jawab dah. Hanya sunat bagi mereka menjawabnya apabila telah selesai dari solat ke, dari senggama atau dari qada hajat, sudah berak, sudah kencing ke. Nah, barulah jawab azan yang qada lah. Dia tak dia nak jawab masa tengah ada proses dia dah. Dan apabila orang banyak azan bersama-sama namun dengan secara berganti-gantian sesuai dengan urutan kalimah azan, maka sunat menjawab azan mereka sekalipun urutan kalimah azan, maka sunat menjawab azan mereka sekalipun sudah mengerjakan solat. Bila ada orang banyak dia, dengan tertib sunat menyahut yang sekalian, tak tahulah. Jadi sunatlah jawab dah menyahutnya. Sudah semaya tu boleh sahut dia.
Namun menyahut azan pertama lebih muakkad, lebih utama terkecuali pada kedua azan solat subuh lah. Dan dua azan ini pada hari Jumaat maka keduanya sama saja. Jika dengar banyak tempat dengar bel dah, kita sahut hak memula lah, hak lain tu biarlah, gitulah dah. Kalau kita di rumah kita dengar berapa tempat dengar bel dah. Kita fokusnya hak dengar dekat rumah kita dah, gitulah. Dengan molek dah. Kalau seorang hanya mendengar setengah kalimat dan tidak mendengar setengahnya kalimat lain, maka sunat juga menjawab apa yang tidak didengarnya seperti menjawab yang sudah dengarnya. Tak dengar molek pun kira jawab belakang lah. Dan sunat menjawab tarjik sekalipun tidak mendengarnya dah. Kalau kita rasa dengar apa tak dengar dah, kita boleh jawab juga tarjik tu sebelumnya sebut bel dah. Bel hak derah dah. Sunat bagi setiap orang yang azan dan iqamah dan yang mendengar azan dan iqamah mengucapkan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah selesai azan dan iqamah. Apabila sudah azan, lepas sudah iqamah, mazhab kita ni iqamah juga termasuklah. Maka kita sunat baca doa ini, sunat selawat ni. Kemudian baca doa yang berbunyi. Ada ulama akhidah lah, ada setengah kata doa ni suku daripada selawat. Dengan bel tu kita baca selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, lepas tu baca doa ni lah. Ada setengah kata hak ni pun selawat dah ni, Allahumma rabb hazid da'at tammah tu salah satu bentuk selawat dah. Wallahu a'lam lah dah. Tadi Jadi ni dia kata mau sunat selawat dan salam atas Nabi dulu, kemudian baru baca doa ni lah. Gitulah. Jadi hak ni pilih syekh ni pilih baca selawat dulu dah. Lepas bel tu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, kita pun asyhadu la ilaha illallah, kita pun sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi biasa orang sama la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nak suruh ngelah ni gitu dah. Tapi dalil tak ada dah, payah sikit dah dalil dah. Kita sebut dah lepas la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru kita baca Allahumma rabb hazid da'at tammah dan seterusnya lah. Doa tu bunyi dah, Allahumma rabb hazid da'at tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmud allazi wa'adtah. Tu doa dia dah. Artinya, ya Allah Tuhan yang menguasai doa yang sempurna, yang azan dan salat yang akan didirikan ini, berilah kepada penghulu kami Muhammad akan wasilah dan kemuliaan serta tempat kala ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Jadi doa ni kita baca ke Nabi, kita boleh syafaat pun. Kita minta Tuhan dah, bukan minta Nabi dah. Minta dengan Allah SWT, doa ke Nabi, boleh syafaat apa kita dah. Dia tak cerita riwayat ni, tapi hadis ni kuat sahih lah. Gitu lebih kurang lah. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, man qala zalika hina yasma'un nida' halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengatakan demikian dah, lepas dia ikut Tok Bilal tu. Nah, lepas tu dia selawat, lepas tu baca doa tadi. Barang siapa yang mengatakan demikian di kala mendengar azan, wajiblah baginya syafaatku pada hari kiamat. Hadrat Bukhari dan dari Ibnu Jarir daripada Jabir bin Abdullah ni. Jadi besar fadilatnya ni. Kita ikut hadis tu, ya akan boleh Allah marbah hazid da'at tahmah. Ya kita akan peroleh syafaat di hari sangat-sangat kita memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia, kita kena baca doa lah, doa Allah marbah hazid da'at tahmah. Jadi ginilah, ini cerita ni banyak perkara yang boleh beri syafaat. Dan Nabi kata ada orang kata nak masuk syurga duduk bersama Nabi dia. Nabi kata, tolonglah aku dengan semayat sujud dan dengan banyakkan sujud dah. Jadi cara nak jumpa Nabi, nak cinta Nabi ni, kena sujud semayat sunat banyak lah. Barulah boleh duduk dekat Nabi di syurga nanti. Kita tak jauh lah dah. Jadi antara boleh syafaat Nabi ni ialah kita dengan selawat dah. Dan juga ni pula dengan baca doa lepas azan lah. Tu syafaat Nabi lah. Tak usah benda pelik-pelik lah dah. Cuma gitulah orang manusia kita ni, jenis kita manusia ni ada buat dosa, ada buat pahala dah. Jadi timbal tara lah. Syafaat kita pun kena timbal tara dengan dosa kita. Secara umumnya, secara asal kita kena ayat umum gini lah. Iaitu selawat ke atas Nabi lepas azan dan baca doa tadi menyebabkan kita insya-Allah boleh syafaat Nabi di hari akhirat nanti lah. Di hari kiamat nanti.
Dan sunat memohon doa antara azan dan iqamah. Sunat kita doa pula antara azan dan iqamah. Kerana doa pada ketika itu diperkenankan dan tidak ditolak. Jadi mustajab doa dah ketika antara azan dan iqamah. Dan yang terlebih baik ketika itu memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Minta dia secara umum je Nabi ajar dah. Tak minta pelik-pelik, minta selamat dunia akhirat dah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Qalu famadha yaqulu? Ya Rasulullah, qala is'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi dia kata maksud hadis ni artinya tidak ditolak doa yang dimohonkan antara azan dan iqamah. Tidak ditolak dah. Azan antara azan dan iqamah, doa antara azan dan iqamah. Para sahabat bertanya, apa yang akan dimintakan wahai Rasulullah? Nak minta gapo lah antara azan dan iqamah tu nak? Maka Rasulullah SAW menjawab, pintalah kepada Allah keselamatan dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Jadi kita ni antara azan dan iqamah tu doa ringkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adakah sekat tu lepas ni perkara makruh tu nak? Lepas ni ada makruh. Kat itulah kita kira hari ni sekat sunat habis, lepas ni bab makruh. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.